Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru, bab 28. Tajuknya ialah Masjid Destinasiku. Oke, pendidikan Islam tingkatan 2 pada muka surat 211. Jadi tajuk ini sangat penting kepada kita sebagai seorang muslim. Jadi sila pastikan Anda bersedia sebelum menonton video pembelajaran kali ini. Baik, kita pergi kepada apa yang akan Anda pelajari dalam bab ini. Yang pertama, maksud masjid. Yang kedua, dalil nakli adab di masjid. Yang ketiga, adab di masjid. Yang keempat, hikmah beradab di masjid. Yang terakhir, cara mengimarahkan masjid. Jadi hanya ada 5 poin saja yang akan Anda pelajari dalam bab ini. Oke, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada membaca maksud masjid. Apa yang dimaksudkan dengan masjid? Selalu kita dengar, jom kita pergi masjid. Mari kita mengimarahkan masjid, kan? Apa sebenarnya ataupun dari mana sebenarnya perkataan masjid ini datang? Dari sudut bahasa berasal daripada perkataan Arab, yaitulah sajadah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah tempat sujud. Oke, dari sudut istilah, tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Kalau kita solat dalam rumah, adakah rumah ini dipanggil sebagai masjid? Sudah tentu tidak, sebab rumah bukan dibina khusus untuk solat. Ia dibina khusus untuk tempat tinggal. Adapun masjid dibina khusus untuk kita mengerjakan solat sunat ataupun solat 5 waktu di dalamnya. Baik, itu adalah maksud masjid. Kita pergi kepada dalil nakli adab di masjid. Dalil nakli adalah dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, yang mana menerangkan tentang beradab di dalam masjid. Oke. Dalil yang pertama daripada ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Apa maksudnya? Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Jadi ini adalah dalil daripada Al-Quranul Karim. Adapun dalil daripada hadis Nabi SAW, an Abi Qatadah As-Salami anna Rasulullah SAW qala, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain qabla ay yajlisa. Maksudnya apa? Daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sehingga dia selesai salat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Jadi ini adalah dalil nakli tentang adab berada di dalam masjid. Baik, kita pergi kepada adab di masjid. Apakah adab-adab di masjid? Oke, kita pergi yang pertama. Adab masuk ke masjid. Sebelum kita masuk ke dalam masjid, ada adab-adabnya yang perlu kita lakukan.
Yang pertama, sunat membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maksudnya, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Okey, membacanya mendapat pahala. Yang kedua, membaca selawat ketika melihat masjid. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, mana-mana pun boleh. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan. Mesti mendahulukan kaki kanan sebab masjid adalah tempat untuk beribadah dan tempat yang mulia. Yang keempat, tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Apa contoh yang berbau? Contohnya, kita baru lepas memakan makanan yang berbau, contohnya belacan, ataupun durian, ataupun bawang. Okey, kita pergi ke masjid, tidak bolehlah. Kena pastikan kita bersihkan badan kita terlebih dahulu agar tidak mengganggu khusyuk orang lain dalam ketika solat. Barulah kita boleh masuk ataupun mengerjakan solat di dalam masjid. Okey, kena bersihkan dahulu barulah masuk di dalam masjid. Okey, itu adab ketika masuk ke dalam masjid. Adab yang kedua ialah adab berada di dalam masjid. Ketika dalam masjid pun ada adab-adabnya. Yang pertama, menunaikan salat sunat tahiyatul masjid. Iaitulah salat sunat untuk menghormati masjid. Yang kedua, niat beriktikaf selepas selesai salat sunat tahiyatul masjid. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, duduk dengan tertib menghadap kiblat. Yang keempat, menjaga ketenteraman masjid, jangan main, jangan bising, perkara-perkara yang tidak elok tu jangan dibuat di dalam masjid lah. Yang kelima, berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan berselawat dalam masjid. Pastikan ibadah-ibadah ini kita lakukan, berzikir, baca Quran, menuntut ilmu dan juga berselawat ataupun apa-apa perkara ibadah lain yang sesuai. Adapun yang keenam, memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Okey, dalam masjid elakkan untuk memperkatakan perkara yang tidak berfaedah. Sebab dalam masjid ini kita mahu tambah pahala, bukannya menambah dosa. Elakkan perkara yang tidak baik. Okey, itu adab di dalam masjid. Adapun adab keluar daripada masjid ialah yang pertama, sunat membaca doa. Tadi kita masuk masjid pun baca doa. Keluar daripada masjid pun ada doanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, berikanlah kelebihan kepada aku. Yang kedua, memulakan langkah dengan kaki kiri. Masuk ke masjid tadi menggunakan kaki kanan. Bila mana keluar, gunakan kaki kiri. Yang ketiga, memberi salam kepada mereka yang berada dalam atau berhampiran pintu masjid mengikut keadaan. Ini ikut keadaan lah. Jadi bila mana kita keluar, kita berilah salam kepada mereka yang berhampiran dengan pintu masjid ataupun yang berada dekat dengan pintu keluar masjid. Ikut keadaan lah. Okey, seterusnya, adab di masjid ini berdasarkan hadis Rasul, iaitulah adab-adab yang Ustaz sebutkan tadi semuanya datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Okey, Ustaz akan bacakan. An Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqul bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Maksudnya apa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah dia mengucapkan,
Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Apabila keluar daripada masjid, maka ucapkanlah Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Baik, seterusnya kita pergi kepada hikmah beradab di masjid. Okey, apa kelebihan beradab di masjid? Yang pertama, dapat menenangkan akal fikiran ketika berada di masjid kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Yang kedua, merasai ketenangan jiwa ketika berada di dalam masjid kerana masing-masing menumpuhkan sepenuh hati beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam, timbul perasaan mahabbah atau kasih sayang kerana memenuhi tuntutan agama. Yang keempat, dapat melaksanakan ibadah dengan selesa dan khusyuk apabila suasana persekitaran tenteram. Jika semua orang beradab ketika berada di dalam masjid, kita dapat beribadah dengan khusyuk. Yang kelima, memperkasakan fungsi masjid yang lebih meluas. Sebab apa? Masjid digunakan untuk kepentingan umat Islam dan meningkatkan syiar Islam. Yang keenam, kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Apa yang dibawa oleh baginda? Baginda membina dan mengimarahkan masjid di mana-mana sahaja baginda berada. Jadi ini adalah antara kelebihan ataupun hikmah beradab di dalam masjid. Baik, kita pergi kepada yang terakhir, cara kita mengimarahkan masjid, cara kita menghidupkan masjid, cara kita menceriakan masjid supaya masjid ini hidup. Yang pertama, menunaikan solat fardu berjemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Solat berjemaah merupakan fardu kifayah yang menunjukkan pentingnya masjid kepada umat Islam sebagai satu tempat ibadah. Okey. Yang kedua, tempat belajar membaca Al-Quran dan tafsir, berzikir, beriktikaf. Umat Islam dapat melakukan pelbagai ibadah dalam masjid mengikut keperluan dan kemahuan sendiri. Malah boleh melakukan pelbagai jenis ibadah dalam satu masa. Cara yang ketiga adalah wujudkan bilik bagi musafir, orang-orang yang berjalan jauh nih. Hal ini untuk menggalakkan lebih ramai yang datang ke masjid. Di samping memenuhi keperluan semasa, usaha ini juga dapat mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah setempat dan sejagat. Dan yang terakhir, cara mengimarahkan masjid adalah mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat. Okey, anjurkan pelbagai aktiviti. Contohnya, aktiviti sukan dan juga riadah. Jadi ini adalah antara cara untuk mengimarahkan masjid di tempat kita masing-masing. Ini sebenarnya antara cadangan, tapi kita bebas untuk memilih mana-mana cara yang sesuai untuk diamalkan di dalam ataupun dipraktikkan di masjid kita masing-masing. Jadi alhamdulillah itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini tentang masjid destinasiku. Moga-moga apa yang kita pelajari, kita fahami, Anda semua fahami dan sampaikan pada rakan-rakan Anda yang lain insya-Allah. Itu sahaja, kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.